Seperti mana yang saya telah jelaskan ya di dalam Dewan tadi, saya telah membawa usul 36-12 ya, berhubung dengan Menteri Kerja Raya. Dan bila saya bawa usul 36-12 ini, Speaker telah mengarahkan Menteri Speaker telah menerima ya, selepas saya jelaskan, dia menerima ya, nampak ada macam ada prima facie case lah ya, dan dia mengarahkan menteri untuk menjawab pada hari Isnin ya, Isnin minggu ini ya, untuk memberikan penjelasan di dalam dewan ya. Tetapi malangnya Isnin tak ada apa-apa, hari Selasa pun saya bangun, saya tanya pun tak ada apa-apa, dan akhirnya saya menerima surat ini pada kalau tak silap saya sama ada Selasa ataupun pada hari Rabu ya, di mana Speaker membuat keputusan bahawa tidak ada pelanggaran ya. Sedangkan sebelum itu dia sendiri mendengar penghujahan saya dan mengarahkan menteri membuat penjelasan ya. Tapi tiba-tiba saya dapat surat, dia kata bahawa tidak ada melanggar peraturan mesyuarat 36-12 ya, dan dikepilkan surat jawapan daripada menteri. Surat jawapan daripada menteri seperti mana yang saya sebut tadi hanya membuktikan bahawa hujah saya adalah tepat ya. Kerana apa? Kerana menteri sebut subkontraktor yang dilantik hanya mampu melakukan 16% progres dalam masa 12 bulan. Mana mungkin dia boleh selesaikan 73% baki. That was his line of argument ya. Tetapi dalam surat ini dia sendiri mengatakan bahawa sistem pemantauan skala JKR tidak membezakan prestasi kemajuan projek yang melibatkan pelbagai peringkat ya, iaitu sebagai contoh proses pelaksanaan, kerja-kerja awalan, kerja-kerja pembinaan struktur dan sebagainya, termasuk pembelian peralatan ya. So maknanya bila alat itu semua sampai di site, 40% kemajuan telah tercapai. Daripada 73%, kerja yang perlu dibuat hanya 33%. Ya. Ini menunjukkan bahawa menteri mengesahkan apa yang saya sebut. Dan surat ini juga nak cuba elak ya, daripada cadangan yang kita telah bawa, di mana dia mengatakan oleh yang demikian kementerian ini tidak berkeyakinan bahawa kontraktor utama dapat menyiapkan baki kerja. Saya tak pernah mempertikaikan kontraktor utama. Saya kata kontraktor utama dah fail, JKR ambil alih kerja itu dan bekerja dengan main subkontrak utama. Selesaikan. Lalu jelas bahawa menteri nak cuba mengelirukan dewan. Ya, dalam ucapan dia pada hari itu dan juga dalam surat ini ya. So kita nampak bahawa Tan Sri seolah-olah dia kalau dalam isu yang melibatkan menteri, dia membela dan menghalang menteri memberi penjelasan dalam dewan ataupun dirujuk kepada jawatan kuasa hak privileges keistimewaan dan kebebasan ya. Sebaliknya membela ya. Sedangkan menteri lebih layak untuk dirujuk kepada jawatan kuasa itu ya, kerana dia ada segala maklumat. Ya, bila dia jawab, dia ada JKR di bawah dia, JKR boleh jelaskan semua maklumat dia tahu. Dalam kes Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia sebagai ketua pembangkang, he does not have all the information at his disposal like a minister. So bila ketua pembangkang membuat satu kenyataan ya, menteri jawab jelas-jelaskanlah, bukan dia nak mengelirukan dewan. Dia hanya menimbulkan isu, meminta penjelasan daripada menteri. Tetapi apa yang berlaku di Parlimen Malaysia ni, yang kangaroo court ni ya, 36-12 dikenakan ke atas
ketua pembangkang, ya, dan menteri dilepaskan. Sedangkan jelas menteri nak mengelirukan Dewan, memberikan gambaran tak boleh disiapkan projek itu pada masa yang ditetapkan, sedangkan ianya boleh. Ya, kerana apa? Kerana dia nak panggil tender baru. Walaupun ianya akan menyebabkan projek itu tergendala, walaupun ianya akan menyebabkan perbelanjaan bertambah. Ya, di sinilah yang kita pertikaikan. Ya, tapi amat malang, apa saja yang kita cakap, speaker ni, he considers it as an affront on his own, on himself, on his own position. Ya, seolah-olah kita ni nak lawan dengan dia, semua dia apa ni, semua kita kata dia tak betul. Ya, apa yang kita nak ialah kita nak mendapat penjelasan, membuat teguran, dan dia berilah penjelasan. Tapi sebaliknya, he becomes very antagonistic towards the opposition. Ya, oleh kerana itu, memang wajarlah dia berundur. Ya, dalam kes ini pun wajar kerana dia membela menteri, sedangkan kes saya jelas. Ya, kes saya jelas. He was misleading the Dewan. He said, ya, 73%, how can the subcontractor complete when he can only do 1.5% a month? And that's a very misleading statement, because that 1.5% a month does not take into consideration the value of the equipment. Bila equipment sampai, dia dah order dah. Barang dah sampai, dah menunggu je. Yeah? When the equipment sampai, 40% dah complete. Yeah? Then only 33%. Then bila dalam projek ni, you can ask Datuk Seri Nizar. Yeah, any project, dia ikut S-curve. Yeah? Mula-mula slow. Lepas tu bila barang semua sampai, the basic structure dah siap, so many teams can start working. So the progress can speed up. Dalam 40% selesai, then the progress, the work pun boleh speed up. Why? Because the electricians can come in. The piping people can come in. The roofing contractor can come in. All works will start simultaneously. The percentage that's going to be achieved is much higher. Ya, tapi dia mengelirukan Dewan. Tapi dia dilepaskan. He doesn't even have to explain his statement. Ya, ni yang tak patut ni. Ya, kita nak dalam parlimen menteri-menteri bertanggungjawab atas jawapan yang dia beri. Tapi kalau ada speaker macam ni, ya, the menteri can get away with anything. Ya, seperti mana dia sendiri pernah sebut. Ya, tak jawab pun yang berhormat adalah satu jawapan. I mean, what kind of speaker is it?